Set 3, kertas 2, soalan 2. Fungsi. Okey murid-murid, apa-apa pun kita fokus dulu kepada soalan ya. Kita tengok soalan fungsi. Okey, diberi H inverse ataupun H songsang seperti yang cikgu highlight dan fungsi Gx. Okey. So soalan yang pertama ataupun A1 adalah cari Hx. Cari Hx. Jadi dekat sini dia dah bagi H inverse. Ataupun songsang. Bila kita nak cari H, kita songsang semula H inverse tu. Jadi cikgu suka letak macam ini. Let Y sama dengan 1 per C tolak X. Okey, sekarang kita perlu ekspreskan X. Okey, ekspreskan X ataupun cari sebutan X. Ini X. Di mana X kita mesti positif dan single. Okey, jadi kita pun gerakkanlah ke kiri, bermaksud kita darabkan mereka. Jadi macam ni. Lepas tu CY tolak XY sama dengan 1. Kita nak X sahaja ni. Okey, kita nak X saja. Lepas tu kita fokus kepada simbol X kita, term X kita negatif. Okey, bila negatif, kita mesti positifkan dia. Kalau nak positifkan dia, kita bawa semula di sebelah kanan. Jadi yang lain semua di sebelah kiri. Dan kita nak X sahaja, nak X sahaja. Jadi bermakna CY tolak 1 per Y sama dengan X. Jadi kita dah berjaya dah dapat ni. Okey, jadi macam mana kita perlu tulis semula? Okey, pastikan kita tulis semula dalam bentuk ini. Kita nak Hx kan? Di mana Hx okey sama dengan disebabkan objek kita X. Jadi kita buat macam nilah. Kita jadikan dia X juga Y tu. Maksudnya Cx tolak 1 per X. Di mana X tak boleh sama dengan kosong. Y berjaya mendapat jawapan. Okey, itu untuk yang pertama. Okey, jadi seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua, cari nilai C. Okey, jika fungsi komposit H inverse ni objeknya C kuasa 2 tolak 3 dan sama dengan fungsi G ni di mana objeknya 3 tolak C per 2 pula kuasa 2. Jadi cikgu keluarkan dulu soalan dia. Okey, cikgu keluarkan dulu soalan dia. Okey, ini yang pertama tadi. Ini yang kedua. Cikgu keluarkan macam ni H inverse di mana objeknya C kuasa 2 tolak 3 sama dengan C di mana objeknya adalah 3 tolak C kuasa 2. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, cikgu highlight yang ini ya. Bila H bertemu dengan H inverse. Bila H bertemu dengan H inverse, dia akan jadi neutral tau. Dia akan jadi satu. Jadi 1 ni darab dengan C kuasa 2 tolak 3. Okey, macam tu. G ni pula, maksudnya cikgu ambil ni, fungsi G ni, di mana X dia ni, objek dia ni, digantikan. Kejap cikgu padam macam ni. Di mana, objek dia ni, kita gantikan dengan 3 tolak C ni, kuasa 2. Iaitu, cikgu buat macam ni di mana X tambah 4. X kita tu adalah, ambil color lain, adalah 3 tolak C tu kuasa 2. Dimasukkan. Okey, jadi kita kena kembangkan berhati-hati ya. Di mana sini kita akan dapat C2 tolak 3 sama dengan, kita kembangkan dalam bracket tu dulu, 9 tolak 6 C tambah C kuasa 2, tutup balik. Tambah 4. Jadi kita boleh hilangkan bracket. Jadi kita akan dapat di sini C kuasa 2 tolak 6C 9 tambah 4 kita akan dapat 13. Macam tu. Jadi jom kita ringkaskan, kita ringkaskan, tengok kat sini. Tengok kat sini.
Sini 1c², positif, sebelah kanan pun positif. Okey, jadi kalau kita bawa kiri, dia akan hapuslah. C² tolak C². Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai C kan. Okey, kalau nak cari nilai C, kita bawa C sebelah kiri lah. Okey, maksudnya 6C sama dengan 13 tambah 3. Jadi kita akan dapat C sama dengan 16 bahagi 6. Jadi kita boleh ringkaskan bahagi 2. Bahagi 2 kita akan dapat 8/3. Berjaya. Begitulah contohnya soalan untuk 2A. Okey, tandakan betul. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2B. Okey, 2B. Okey, untuk soalan 2B ni diberi bahawa fungsi hx, okey, 4x tolak 6 untuk domain dia punya x 0 hingga 8. Domain dia iaitu x tu nilai objek dia lah. Okey, nyatakan domain dan julat untuk h inverse ataupun h songsang. Okey, sebelum tu cikgu nak cari dulu, dia dah bagi objek, cikgu nak cari image dulu. Okey, di mana? Okey, bila x sama dengan 0 ni ya. Okey, cikgu gantikan h0 sama dengan 4 darab 0. Kat sini cikgu akan dapat negatif 6. Okey, lepas itu bila 8 pula. Okey, bila x sama dengan 8, maksudnya h8 sama dengan 4 darab 8 tolak 6. Okey, kat sini cikgu akan dapat 26. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, okey, sebenarnya apa yang kita dapat ni kan, ini adalah image tau sebenarnya. Okey, ni image. Ni image. Kita refresh balik ya. Kalau cikgu buat gambar rajah anak panah ataupun arrow diagram, sebenarnya begini. Okey, contohnya anak panah ini adalah fungsi hx, di mana bila 0 kita dapat negatif 6, bila 8 kita dapat 26. Macam tu. Jadi kita refresh balik ni. Okey, ini sebenarnya domain, ini adalah kodomain. Okey, ataupun sini adalah objek, ini adalah image. Okey, macam tu. Jadi itu untuk H inverse. Jadi kalau cikgu nak ringkaskan, mungkin step dia pendek dia, tapi cikgu nak terangkan ni. Kesimpulannya cikgu boleh cerita kat kamu, sekarang soalan nak domain dengan julat. Okey, bermaksud kalau domain untuk hx, okey, adalah 0, x ni 8, domain dia. Bermaksud julat dia adalah semua yang berada di sini lah, yang ada anak panah, image yang ada objek. Okey, julat untuk hx adalah daripada negatif 6. Sini kita letak bukan x ya. Sini adalah hasil hx. Okey, fungsi hx 8. 8 pula. 26. Okey, 26 macam ni. Ini untuk hx. Okey, tetapi murid-murid, disebabkan kita nak h inverse. Bila h inverse ataupun h songsang, kita kena songsangkan. Pergerakan dia jadi begini, yang warna biru tu. Okey, jadi begini. Okey, ni songsang. Kesimpulannya, jawapan kita akan songsang. Okey, maksudnya domain untuk H inverse, julat, untuk H inverse, dia terbalik dengan yang sebenarnya. Yang sebenarnya iaitu negatif 6 x 26. Yang ini pula 0 H inverse x. Dia bertentangan dengan H untuk H inverse. Jadi kita berjayalah mendapat domain dan julat. Okey, good. Okey, kita jumpa lagi untuk soalan yang seterusnya. Bye bye.